Kita ucap terima kasih kepada Menteri Kewangan kerana juga mengambil kira beberapa usul yang telah dikemukakan oleh rakan-rakan dalam Pakatan Harapan. Walau bagaimanapun ada pengumumannya menyeluruh, menyenangkan, sedikit-sedikit dibahagikan. Tapi perkara yang pokok yang kita akan bahaskan ialah pertama, beberapa unjuran angka itu bagi saya membimbangkan. Kita ambil tengok, kita lihat umpamanya cukai korporat dan pendapatan, ya. Itu cukai SITA itu disebut corporate income tax itu hanya berkurangan 4 bilion berbanding 2019. Itu sukar diterima kerana perniagaan banyak yang hampir bankrupt atau kerugian atau keuntungan kecil, melainkan top glove dan satu dua, ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, beberapa bentuk perbelanjaan untuk propaganda jasa itu menjangkau lebih 80 bilion. Tapi untuk 80 juta ringgit. Tapi ini kalau banding dengan peruntukan OKU, rakyat miskin itu kecil. Jadi hal itu dalam perbahasan kita, saya akan mulakan hari Isnin, kita akan tunjukkan angka-angka ini kerana bila kita lihat baru kita tahu. Kalau tidak, rakyat hanya lihat, saya dapat RM500, RM300, tapi kita kena lihat keseluruhannya bagaimana. Kemudian bila ditukar jumlah umpamanya pendapatan, unjuran pendapatan sudah ditinggikan, jadi nak tunjukkan defisit itu berkurangan. Bagi saya dalam kira unjuran kewangan belanjawan negara ini membimbangkan. Harus ada sikap yang lebih telus yang menyatakan fakta kerana ia akan dikaji dan akan mempengaruhi dasar kita. Tetapi bagi saya kelemahan yang paling ketara, ya, selain daripada angka-angka yang saya sebutkan tadi, ialah tidak ada satu lonjakan bagaimana boleh kita pulihkan ekonomi. Ya. Itu kelemahan besar bagi saya. Belanjawan ini tidak memberi gambaran bagaimana kita boleh merangsang dan memacu pertumbuhan ekonomi supaya boleh hidup dan segar. Dan keduanya, penyelesaian masalah pengangguran dan membantu golongan pekerja yang dibuang kerja. Ini perkara yang paling besar bagi saya kerana ini menyangkut kehidupan. Nak bayar 500, 1000 itu sementara itu bukan jawapannya, tetapi satu rangka yang benar-benar teratur. Kita juga sebut tentang moratorium yang saya ingat Menteri Kewangan ini lebih memihak kepada kepentingan bank dan bukan kepentingan peminjam dan ekonomi. Dan keduanya soal pinjaman KWSP, walaupun ada hujah pertahankan kepentingan masa depan, tetapi bila orang itu dalam keadaan sesak masa sekarang, maka sejumlah pinjaman itu harus diperluaskan, tidak hanya kepada satu kategori kecil. Terima kasih.